warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan ila al-muallif al-alim al-allama al-syaikh Abdul Samad al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa hujjatul Islam Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila syaikhina al-marhum Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah wa ila jami'i masyaikhina wa abaina insya'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah beriktikaf sementara tunggu masuknya fardu Isya. Kita muzakarah, kita murajaah kembali perkara yang bersangkut paut dengan puasa sempena hampirnya kita dengan Ramadan. Sekarang kita dah berada di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan persiapan untuk menempuh Ramadan dibuat daripada bulan Rajab. Kita dah bersedia dengan membaca doa, meminta, memohon pertolongan daripada Allah, keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rajab kami, Syaban kami, sampaikan kami ke Ramadan. Alhamdulillah, Rajab dah pun berlalu. Sekarang kita berada di Syaban. Kita dah hampir kepada Ramadan, di ambang Ramadan. Sempena hampirnya dengan Ramadan, maka persiapan kita adalah murajaah, ulang kaji kembali apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pertemuan sebelum ni kita bincang tentang kelebihan Ramadan dan kelebihan berpuasa di bulan Ramadan dan kelebihan amal ibadat pada bulan Ramadan. Tajuk kita pada malam ni muka surat 398. Adapun sunat, adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Dulu musannaf rahimahullahu ta'ala sebut kepada kita wajib zahir, kemudian sunat zahir, kemudian insya-Allah nanti kita akan bincang tentang batin. Di puasa kita ada zahir, ada puasa zahir, ada puasa batin. Ada syarat zahir, ada syarat batin. Itu pendekatan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi puasa zahir iaitu kita memelihara daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara, tak bersetubuh, tak memuntah dengan sengaja dan sebagainya. Itu orang panggil puasa, syarat-syarat zahir. Syarat puasa pada zahir. Nanti kita akan bincang syarat puasa pada batin. Setelah syarat ataupun wajib puasa pada zahir, kita bincang pula sunat-sunat puasa pada zahir. Itu kata musannaf, muka surat 398 tadi.
Adapun segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Seperti mana wajib pada zahir. Dulu wajib pada zahir ada berapa? Ada 6 perkara disebut oleh musannaf rahimahullahu ta'ala. Selesai. Kemudian sunat pada zahir, dan segala sunat yang zahir itu, maka iaitu 7 perkara. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur hukum dia sunat. Kalau tak makan, sah puasa kita. Tak masuk dalam syarat wajib puasa, syarat sah puasa, sebab wajib puasa tak termasuk. Dia berada di bawah sunat puasa. Sunat pada zahir, iaitu makan sahur. Sekurang-kurang sunat sahur itu dengan sedikit makan atau dengan seteguk air, dan sunat dengan kurma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Makanlah oleh kamu akan sahur, maka bahwasanya di dalam makan sahur itu dapat pahala. Bersahur ni, makan sahur tak, walaupun sedikit, tak semestinya banyak. Jadi walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air, dah dapat fadilat bersahur. Nabi SAW perintah sunat. Tasahharu, bersahurlah oleh kamu. Fa inna fis suhuri barakatun. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada bermakan sahur itu ada berkah. Apa dia berkah? Ziyadatun khair minallah. Ada kebaikan, ada lebihan tambahan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala dia, ada ganjaran dia. Itu mana berkat. Berkat ni mana ziyadatul khair minallah, kebaikan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, tambah kebaikan daripada Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'u bi ta'amis sahuri ala siyamin nahari wa biqailulatin nahari ala qiyamil lail. Ista'inu, minta tolong oleh kamu dengan makan sahur itu atas puasa pada siang hari. Sebab apa makan sahur? Kerana nak bagi segar di siang hari, ada kekuatan untuk berpuasa. Itu maksud dia. Ista'inu bi ta'amis sahur. Minta tolong oleh kamu dengan makan sahur atas puasa pada siang hari. Dengan kita makan sahur, esok kita puasa, ada kekuatan untuk berpuasa. Begitu juga wa biqailulatin nahari ala qiyamil lail. Minta tolong oleh kamu dengan qailulah nahar, mana tidur hampir dengan zuhur tu, hampir zuhur, untuk berjaga berbuat ibadat pada malam hari. Sebab apa kita tidur siang hari sebelum zuhur, tidur seketika? Kerana nak supaya malam tu ada kekuatan untuk bangun awal sembahyang tahajud. Itu faedah ataupun kenapa kita tidur di siang hari. Jadi orang yang siang hari tidur, malam tak qiyamul lail, seolah-olah serupa dengan orang yang bersahur namun siang hari dia tak berpuasa. Tujuan kita tidur siang hari nak qiyamul lail malam. Kalau siang hari tidur, malam tak qiyamul lail, serupa dengan orang yang makan sahur namun tak berpuasa. Kan? Tak ada fadilat, tak ada kelebihan. Begitu. Sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, tasahharu bi ta'amis sahur. Ista'inu bi ta'amis sahur. Makna kamu bersahurlah untuk membantu supaya kamu kuat berpuasa di siang hari. Itu sunat. Yang kedua, sunat mentakhirkan makan sahur itu kerana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dengan katanya, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayatan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tasahharna, kami bersahur ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka kami berdiri sembahyang. Kami berdiri kepada sembahyang subuh, dan antara keduanya itu sekira-kira 50 ayat. Ini orang panggil waktu, kita kata waktu imsak. Ada orang petikai waktu imsak. Ini dalil waktu imsak. Waktu imsak apa dia? Waktu imsak kita ambil seketika. Memang dikira puasa tu bila? Dikira puasa apabila naik fajar. Namun masa tu tak boleh makan. Bila naik fajar tak boleh makan lah. Namun kita disunatkan
dituntut untuk ihtiyat. Ihtiyat ni pada berhati-hati, berjaga-jaga. Tengok apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mentakhirkan sahur. Sunat mentakhirkan sahur. Takhir tu sekira-kira lebih kurang, kita tengok dalam takwim kita, lebih kurang dia letakkan waktu imsak 10 minit ataupun 15 minit. 10 minit tu orang bagi waktu imsak. Waktu kita dah bersiap sedia untuk berpuasa. Dah tak makan dah berhenti dah daripada makan, dah berhenti dah daripada minum. Hak jenis merokok berhenti dah, tahu wah puting tu kan. Lebih kurang berapa ayat kalau ikut dalam hadis ni? Lebih kurang 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Berapa qadar masa? Kita letaklah 10 minit lebih kurang. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ihtiyat, berjaga-jaga. Jadi sunat kita mentakhirkan sahur. Takhir sekira-kira 10 minit sebelum subuh. Bukan makna lepas bangkit balik sembahyang tarawih terus kita makan siap-siap dah kata. Lepas sembahyang tarawih pukul 12 makan siap-siap. Nanti orang azan subuh tak ada bangkit dah kan. Bangkit orang azan subuh tak ada bangkit awal dah. Awal lagi dia tak mau sahur, dia tak mau bangun awal. Lepas sembahyang Isyak tu terus dia makan sahur awal sangat. Dapat dah fadilat bersahur tu dah dapat. Namun tak dapat fadilat mentakhirkan sahur. Lepas main tarawih makan pukul 12 dah makan dah. Tak dapat fadilat yang kedua ni, kelebihan yang kedua, sunat yang kedua tak dapat. Tuntutan bersahur dah dapat, namun tuntutan mentakhirkan sahur tu tak dapat. Jadi bersahur tu sunat asing, mentakhirkan sahur sunat lain pula. Jadi situ ada dua pahala, pahala bersahur, pahala mentakhirkan sahur. Yang ketiga, sunat menyegerakan berbuka tatkala yakin masuk matahari, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul futura wa akharus suhura. Artinya sentiasa manusia dengan kebajikan selama mereka menyegerakan akan berbuka puasa, dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Sunat segera buka puasa. Segera tu bila? Segera tu setelah yakin masuk maghrib. Kalau dia duduk syak lagi maghrib kedak, tu tak boleh lagi. Nak segera punya pasal yakin maghrib tak masuk lagi, baru duduk dengar mikrofon untuk bilai, baru duduk betul mic kita masuk tu. Dia kena yakin dulu. Yakin masuk waktu, terus segera tu. Tu maksud segera di sini. Segera membuka puasa setelah yakin masuk maghrib, ataupun setelah yakin terbenamnya matahari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin, sentiasalah manusia itu dengan kebajikan selama mereka menyegerakan akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka akan bersahur. Mentakhirkan sahur dan juga mensegerakan berbuka, itu ada kebaikan, ada pahala di situ. Itu sunat. Dan sunat berbuka puasa dengan rutab. Apa dia rutab? Rutab tu ada nota kaki tu, belakang sekali, muka surat belakang sekali ada. Rutab ialah buah kurma yang sudah masak tetapi belum dikeringkan. Itu orang panggil rutab. Kalau sudah dikeringkan, maka nama dia tamar. Sunat berbuka dengan rutab. Sekarang tak susah dah nak cari rutab kan. Sunat berbuka dengan rutab. Maka jika tiada padanya rutab, maka berbuka puasa ia dengan kurma. Tak ada rutab, baru kurma. Kurma yang dah kering. Maka jika tiada padanya kurma, maka berbuka dengan air. Paling afdal rutab, diikuti kurma. Kemudian tak ada rutab pun tak ada, kurma pun tak ada, ayam sejuk. Kerana hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam yakun hasawatin min ma. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berbuka dahulu daripada ia sembahyang dengan 3 biji rutab. Jadi kita makan dulu,
Nanti akan sebut hadis Nabi SAW, Rasulullah akan makan dulu baru semayang. Mana sunat segera akan buka puasa tu. Jangan semayang dulu baru makan. Makan dulu baru semayang. Makan untuk berbuka je lah. Sekadar 3 biji tamar, kemudian seteguk air, cukup. Kita edarkan 3 biji tamar dengan ayak ni cukup lah, seorang satu, seorang Syawal. Bang-bang zuhur, bang-bang maghrib tu, kita pun berbuka puasa. Lepas buka puasa, makan kurma 3 biji, kemudian minum ayak. Lepas tu siap untuk semayang maghrib berjemaah. Lepas semayang tu baru makan nasi, kan? Baru kita makan tak banyak. Kalau kita terus makan nasi, makan banyak tu. Sebab makan ketika lapar, kan? Bila makan ketika lapar ni, lepas nasi, laksa, lepas laksa, bubuk pula dah, bubuk ganti, kan? Bubuk lambuk, sampai menyandak. Orang nak bang isyak dah, baru dia kalut nak sembahyang maghrib. Buat elok dia beri salam maghrib tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Beri salam yang pertama tu orang bang isyak. Kalut dia buka puasa sampai teratur. Lepas tu siap sedia pergi masjid. Orang sembahyang tarawih, dia baru sembahyang isyak. Dia sembahyang isyak masa tu imam sembahyang tarawih. Kerana apa? Sibuk buka puasa tu terlalu banyak. Tujuan berpuasa ni untuk berlapar, untuk tak terlalu kenyang. Malam kita nak beribadat. Jangan jadikan buka puasa tu qada makan kita. Pagi kita tak makan, tak sarapan, tengah hari tak makan, petang tak makan, qada. Lepas rambang maghrib qada 3 pinggan kali. Habuan sahur, habuan sarapan pagi, tengah hari, petang. Dia letak lepas masa orang sembahyang maghrib, masa orang rambang maghrib. Itu yang jadi banyak. Kalau kita biasakan dengan cukup 3 biji kurma, kemudian segelas air, selesa dah. Kita sembahyang maghrib tu dalam keadaan selesa, tak seeh perut kita. Lepas tu kita baru makan. Makan tu tak banyak dah, kenyang dah dengan 3 biji kurma dengan ayam tadi, kenyang dah. Jadi makan tu tak banyak lepas sembahyang maghrib tu. Jadi Nabi SAW kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, bahwasanya Nabi SAW adalah ia berbuka dahulu daripada ia sembahyang dengan 3 biji rutab, dan jika tiada rutab maka berbuka ia dengan 3 biji kurma, maka jika tiada kurma maka minum ia akan 3 teguk daripada air. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa in lam yajid fa 'ala al-ma'i fa innahu tahurun." Apabila ada seorang kamu puasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Maka jika tiada dapat, maka berbuka dengan air. Maka bahwasanya air itu suci lagi menyucikan. Tahurun makna suci lagi menyucikan. Dan pada suatu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta na'tiyahu bi rutabin wa ma'in fayakulu wa yashrabu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada ia puasa, tiada sembahyang ia hingga kami mendatangkan kepadanya dengan rutab dan air, maka makan ia akan dia dan minum ia akan dia. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kan? Habis. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa itu mengucap Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli. Sunat setelah berbuka puasa, mana setelah makan kurma 3 biji, minum ayam tadi, sunat kita baca Allahumma lakasumtu. Jadi Allahumma lakasumtu ni kita baca setelah berbuka puasa. Bukan sebelum buka puasa. Kita duk baca lah ni sebelum buka puasa. Tak, minum dulu, makan kurma dulu, minum dulu, baru Allahumma lakasumtu. Sebelum buka puasa baca doa makan kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Kan? Baca doa makan. Kemudian kita makan tadi ni 3 biji kurma dan segelas air. Kemudian kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu
wa thabatal ajru insyaallah taala. Ya wasi'al fadli ighfirli. Artinya, wahai Tuhanku, bagimu aku puasa. Mana aku puasa ni kerana-Mu ya Allah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Atas rezeki-Mu lah aku berbuka. Zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Wa batallatil uruqu, basahlah segala urat-urat. Wa thabatal ajru, tetaplah, sabitlah pahala. Mana dapatlah pahala? InsyaAllah. Ini orang panggil khabariyah, lafzan insya'iyah ma'nan. Mana kita minta, ya Allah berilah pahala kepada aku, kan? Kemudian, ya wasi'al fadli ighfirli, wahai Tuhan yang luas limpah kurnianya, ighfirli, berilah keampunan kepadaku. Dan lagi apabila ia berbuka puasa pada tempat seseorang, maka sunat ia mendoakan baginya, iaitu dibacanya aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakum, berbukalah di sisi kamu as-shaimun, oleh orang yang berbuka puasa, oleh orang yang berpuasa. Aftara indakum shaimun, jadi orang yang berpuasa berbuka di sisi kamu, di sisi makanan yang kamu sediakan. Telah berbuka pada kamu orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakal abrar, makanan kamu telah dimakan oleh orang-orang yang baik, orang yang puasa. Kita menjadi tetamu, dihidangkan makanan kepada kita. Ataupun di masjid ada orang main hantar makanan, kita berbuka puasa di masjid. Ada orang sponsor makanan bulan puasa. Saya duduk di pondok dulu, bulan puasa, penduduk kampung sekitar buat jamuan. Hari ini rumah ni, besok rumah lain pula, lusa rumah lain pula. Di setiap hari kami duduk pondok, tak kena masak. Orang main hantar makanan. Jadi kita makan makanan yang dihidangkan oleh orang lain. Baca doa ni, aftara indakumus shaimun, telah berbukalah di sisi kamu oleh orang yang berbuka. Wa akala ta'amakal abrar, makanan kamu telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, para malaikat mengucap istighfar untuk kamu. Salat ni para malaikat berselawat untuk kamu, wahai orang yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Apa dia maksud berselawat oleh malaikat? Maksud dia para malaikat memohon ampun untuk kamu. Itu selawat. Selawat ni kalau daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna dia itmamun ni'mah, menyempurnakan nikmat. Selawat Allah Taala kepada kita makna dia menurunkan rahmat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat pada aku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali, maka Allah Taala selawat kepada dia 10 kali. Apa dia maksud Allah Taala selawat kepada dia 10 kali? Maksud dia Allah Taala beri kepada dia 10 rahmat. Itu selawat daripada Allah kepada kita. Selawat daripada malaikat kepada orang yang menyediakan makanan untuk orang berpuasa tadi. Apa dia maksud dia? Apa dia maksud sallat alaikumul malaikah? Maksud dia memohon ampun oleh malaikat untuk kamu. Sallat alaikumul malaikah, mudah-mudahan para malaikat beristighfar, memohon ampun daripada Allah untuk kamu. Itu maksud dia. Dan lagi sunat mendoakan baginya, iaitu dibaca Allahumma kathir khairahu wa barik fima razaqtahu wa yassir lahu an yaf'ala khairan minhu wa qanni'hu bima a'taitahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Sunat baca doa ni, sambung doa tadi. Allahumma kathir khairahu, ya Allah perbanyakkan kebajikan atasnya, beri kebaikan kepada dia banyak. Kathir, perbanyakkan khairahu, kebaikan dia, kebaikan orang yang menyediakan makanan tadi. Allahumma kathir khairahu wa barik fima razaqtahu, ya Allah berkatilah rezeki yang telah kau berikan kepada dia. Berkatilah fima razaqtahu, rezeki yang kau kurniakan kepada dia. Wa yassir lahu an yaf'ala khairan minhu, permudahkan dia untuk buat kebaikan daripada rezeki yang dianugerahkan kepada dia. Rezeki dia banyak, permudahkan dia untuk melakukan kebaikan dengan rezeki itu, daripada rezeki itu. Wa qanni'hu bima a'taitahu, ya Allah jadikan dia orang yang qanaah bima a'taitahu, dengan sesuatu yang telah kau berikan kepada dia. Apa dia qanaah? Qanaah ni rasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sikit, rasa cukup. Itu yang kita nak, rasa cukup. Kalau banyak tak rasa cukup, itu yang jadi masalah. Yang duk rasuah, yang duk tipu orang, yang duk ambil hak orang. Kenapa? Harta banyak dah, jutawan dah. Kan? Gaji bulan-bulan puluh-puluh ribu, masih lagi duk rasuah, masih lagi pecah amanah. Kenapa? Tidak ada qanaah. Tak rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi kita minta, ya Allah, berilah sifat qanaah, yakni rasa cukup dengan apa yang kau telah berikan. Berikan sifat qanaah ni kepada orang yang memberi makanan tadi ni. Itu maksudnya. Wa qanni'hu bima a'taitahu wa ja'alna wa iyyahu minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami dan jadikan tuan rumah ni, jadikan tuan makanan ni minasyakirin, daripada kalangan orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Habis. Yang keempat, sunat meninggalkan bersugi, kemudian daripada gelincir matahari, dan hilang makruh bersugi itu dengan masuk matahari. Sunat. Asal bersugi ni sunat. Setiap kali sembahyang, apatah lagi dekat sebelum sembahyang. Sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tak membebankan, kalau rasa aku tak menyusahkan umat aku nak suruh, nak mewajibkan mereka untuk bersiwak. Tapi takut membebankan, menyusahkan umat, maka disuruh, namun bukanlah suruhan yang wajib. Jadi sunat kita bersiwak. Namun untuk orang yang berpuasa, makruh bersiwak. Sunat tinggalkan siwak, jangan bersiwak. Bila? Kemudian daripada gelincir matahari. Masuk zuhur tu dah tak sunat siwak lagi. Hilang makruh tu bila? Apabila terbenam matahari. Masuk maghrib, sunatlah siwak. Yang kelima, sunat membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya, dan berbuat kebajikan kepada kerabatnya dan kepada jirannya di dalam bulan Ramadan itu, lebih daripada bulan yang lain daripada bulan Ramadan itu, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah ia terlebih murah yang ada ia di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihi salam. Jadi sunat yang kelima, sunat membanyakkan sedekah. Buat makanan lebih sikit, edar kepada jiran-jiran tetangga. Banyak infak pada bulan Ramadan. Tak kira lah infak untuk makan ke, infak untuk, tak kira, segala infak disunatkan. Berinfak pada bulan Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Bulan lain disunatkan juga, tapi bulan Ramadan sangat-sangat dituntut. Kerana hadis ni, Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Nabi SAW yang paling pemurah. Bulan Ramadan ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu. Nabi SAW tu adalah yang paling pemurah dah. Namun di bulan Ramadan lebih murah lagi Rasulullah SAW berbanding dengan bulan-bulan lain. Kemudian ketika bertemu dengan Jibril, lebih lagi memurah. Lebih lagi pemurahnya Nabi SAW. Rasulullah ni dermawan. Sedangkan Rasulullah bukanlah jutawan. Kan? Jadi nak dermawan tak semestinya jutawan. Itu macam mana dermawan bukan jutawan? Kawan ni harta banyak, bagi. Kawan ni harta sikit, beri. Hak mana dermawan? Dermawan ni bukan ukur dari sudut banyak mana rezeki harta yang dia beri. Diukur banyak mana yang masih tinggal dalam simpanan dia. Itu orang panggil derma. Dia sebulan 10,000, dia derma 1,000. Kan? Kawan ni sebulan 1,500, dia derma 500 je. Hak mana dermawan? Dermawan tu tengok yang tinggal tu banyak mana, bukan yang dia beri itu banyak mana. Nabi SAW apabila menderma, apabila memberi, Rasulullah beri segala-galanya, habis sampai tak ada apa. Kan ada kisah
Seorang tu meminta kepada Rasulullah, minta Rasulullah bagi, minta Rasulullah beri, minta Rasulullah beri sampai habis kan. Sampai habis tak ada apa. Itu orang panggil ajwadan nas. Nabi SAW yang paling pemurah di kalangan manusia. Namun di bulan Ramadan lebih pemurah berbanding bulan-bulan lain. Kemudian ketika bertemu dengan Jibril lebih pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu hina Ramadan, yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kerana malaikat Jibril ni bulan Ramadan akan bertadarus Quran bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu lebih ajwad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah yang terlebih murah yang ada di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh Jibril alaihissalam. Dan sunat memberi berbuka puasa akan orang, dan jika dengan khurma atau dengan air minum atau yang lainnya sekalipun. Tetapi yang terlebih afdal bahawa mengenyangkan akan dia. Dah dapat fadilat bersedekah ataupun memberi makan kepada orang yang buka puasa, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air, dah dapat dah fadilat, dah dapat dah kelebihan tu, kelebihan menjamu orang yang buka puasa. Namun kata Musa, terlebih afdal adalah sehingga mengenyangkan. Bukan sekadar kurma ajalah, sekali dengan nasi je lah, kan? Sekali dengan lauk, mengenyangkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi wa la yunqas min ajri sha'imi syai'un." Artinya barang siapa yang memberi makan akan orang yang berpuasa, maka baginya seumpama pahala orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripada pahala orang yang puasa suatu pun. Orang yang beri makan kepada orang yang berpuasa ni, dia mendapat ganjaran pahala orang puasa. Kalau orang puasa tu dapat 700 ganda pahala, orang yang beri makan pun dapat 700 kali ganda juga pahala, kan? Dapat banyak tu juga. Dan adakah dikurangkan pahala orang yang berpuasa? Dah beri kepada orang yang menjamu makan ni, orang yang puasa kurang tak pahala? Tak dikurangkan. Tetap orang yang puasa pun dapat pahala banyak tu, orang yang beri makan pun dapat pahala banyak tu. Tu wala yunqas min ajri shaimi syai'un. Tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang puasa. Itu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat bagi orang yang memberi makan akan orang yang puasa itu memakan sertanya kerana menyukakan orang yang dijamunya itu. Orang yang beri makanan tu, orang yang sediakan makanan, sunat duduk sekali lah. Ni dia hantar makanan kat masjid, dia pun balik buka puasa di rumah, kan? Buka puasa di masjid sekali lah. Kenuri giliran malam ni, giliran dia buat makanan, bawa mai. Dia pun buka puasa sekali dengan jemaah di masjid, sembahyang jemaah maghrib sekali. Ni dia hantar balik makan, buka puasa di rumah, sembahyang maghrib di rumah, kan? Terlepas fadilat ni, tak dapat kelebihan ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara fi Ramadhan sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'itqa raqabatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'un." Qalu laysa kunna yajidu ma yufattiru sha'ima. Qala yu'ti Allahu ta'ala hadha ath-thawaba liman fattara sha'iman tamratan aw syurbatan aw mazqata labanin. Wa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Hadis ni riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia. Man fattara fi Ramadan, barang siapa yang memberi makan pada bulan Ramadan, shaiman akan orang yang berbuka puasa. Ini pada bulan Ramadan, kelebihan untuk bulan Ramadan. Beri makan orang yang berpuasa pada bulan lain pun pahala juga. Ini khusus untuk Ramadan. Mana ada kelebihan khusus untuk Ramadan. Tu man fattara fi Ramadan shaiman. Ada dulu masjid dekat Kulim tu, dia pun buat kutipan untuk iftar, untuk buka puasa. Pakat bagi. Masa awal-awal dulu tak ramai yang beri. Ada seorang Cina tu dia bagi. Cina toke mutu kot, dia duk bagi selalu. Dan tiap-tiap Ramadan dia bagi. Jadi oleh kerana tahun tu ramai dah orang pakat masuk,
habis 30 Ramadan tu habis. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ada orang tajar belakang. Dia pun main nak masuk. Dia kata dia nak masuk sama. Nak masuk apa orang panggil nama untuk buka puasa. Orang kata habis dah. Tak apalah, dia kata dah habis dah. Macam mana kami cadang untuk Syawal kami buat puasa 6. Nak bagi untuk puasa 6 boleh? Dia kata tak mau, dia nak fadilat Ramadan. Cina tu kan. Tak Islam tu tapi nak fadilat Ramadan juga. Dia kata tak mau hak puasa Syawal, tak mau, dia nak hak puasa Ramadan. Ada khusus kelebihan Ramadan tu. Man fattara, barang siapa yang memberi makan fi Ramadan, pada bulan Ramadan, shaiman, orang yang berbuka puasa. Kerana kelebihan berbanding dengan buka puasa bulan Syawal. Puasa 6 tak sama dengan beri makan buka puasa pada bulan Ramadan. Kana maghfiratan lidhunubih, adalah bagi dia keampunan. Kana maghfiratan lidhunubih, adalah keampunan untuk dosa dia. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Wa itqa raqabatihi minan nar, dia dimerdekakan daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajrihi syai'un, dia mendapat ganjaran pahala serupa dengan pahala orang yang puasa, dan tidak dikurangkan sedikit pun ganjaran pahala orang yang berpuasa itu. Jadi sahabat bertanya Rasulullah, qalu laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim, kami ini bukan ada makanan untuk memberi makan kepada orang yang buka puasa, kami pun cukup-cukup makan je. Maka sabda Nabi SAW, yu'tillahu ta'ala hadha thawab, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala ni liman fattara shaiman tamratan, orang yang beri makanan kepada orang yang berpuasa walaupun tamratan, sebiji tamar. Tak semestinya satu hidang makanan dah, sebiji tamar pun dah cukup. Au syurbatan, ataupun seteguk air. Au mazqata labanin, ataupun sesisip susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, Ramadan ni bulan yang awalnya rahmat, pertengahan dia keampunan, akhirnya itqum minan nar, selamat merdeka daripada api neraka. Demikianlah diriwayatkan hadis ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di dalam Ghunyah, dalam kitab dia. Habis. Yang keenam, sunat muakkad dalam bulan Ramadan itu membanyakkan tadarus Al-Quran, iaitu ia baca atas orang yang lain dan orang yang lain itu membaca atasnya. Kerana hadis yang sahih, kana Jibril yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Quran. Adalah Jibril alaihi salam mendapat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, dan mentadarus ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Quran. Sunat murad bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ni kita buat halaqah, pakat-pakat baca. Seorang baca, yang lain pakat perhati dengar. Tadabbur, usaha untuk tadabbur Quran tu lebih hebat, lebih bagus. Baca pun dah dapat dah kelebihan tadarus tu. Kalau tadabbur lagi hebat. Orang baca kita perhati, kita baca orang lain pula perhati dengar. Paling tidak tadarus dengan isteri di rumah je lah, kan, dengan pasangan kita di rumah. Sebolehnya kita ada halaqah tadarus di masjid. Buat 5 orang kan, 10 orang kan, satu halaqah. Sunat. Nabi SAW tadarus bersama malaikat Jibril alaihi salam pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Yang ketujuh, membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan itu istimewa pula di dalam 10 hari dan 10 harinya dan malamnya yang akhir, maka iaitu terlebih daripada hari yang lain daripada bulan Ramadan itu. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa syadda al-mi'zara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, maka menghidup ia akan malamnya dengan berbuat ibadat dan menjagakan ahlinya, dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadat, kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang terlebih baik daripada segala malam yang di dalam tahun itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu berbuat ibadat di dalam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Jadi sunat beriktikaf pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan, 10 yang terakhir. 10 yang terakhir. Karena mengharap untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan, dan diharapkan Lailatul Qadar tu berlaku pada malam-malam ganjil. Dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ganjil, iaitu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan sayugianya membanyakkan di dalamnya itu berbuat ibadat dan membanyakkan doa dan mengucap doa ni, baca doa ni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Hai Tuhanku, Allahumma, hai Tuhanku, bahawa engkau mengampuni akan segala dosa, padahal kasih engkau mengampuni akan dosa, maka ampunilah olehmu akan dosaku. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, innaka afuun, sesungguhnya engkau ni afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa, suka kepada mengampun, fa'fu anni, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Sunat kan Lailatul Qadar ni boleh berlaku pada bulan Ramadan, boleh berlaku satu Ramadan pun boleh berlaku, 2 pun boleh, 3 pun boleh, awal Ramadan boleh, tengah boleh, akhir boleh. Namun diharapkan pada 10 yang akhir atau lebih apa orang panggil, kemungkinan berlaku tu lebih tinggi berbanding awal, tengah dan berbanding awal dan tengah. Kemudian di akhir Ramadan, 10 yang akhir tu kemungkinan lebih tinggi adalah malam-malam ganjil. Itu maksudnya malam-malam ganjil, iaitu malam 21, 22, 23, 25, 27, 29. Habis. Kemudian syahdan, sunat muakkad menuntut akan malam Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir daripada Ramadan, dengan membanyakkan berbuat ibadat di dalam malamnya itu, dan membanyakkan meminta doa, dan membanyakkan mengucap istighfar, dan membanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir akan Allah taala. Insya-Allah sambung pada pertemuan akan datang. Syahdan sunat muakkad. InsyaAllah 1 ataupun 2 kali pertemuan kita lagi habis khatam kitab ni, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.